Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan penggunaan salah satu isu yang berlaku di seluruh negara yang hangat diperkatakan dari hari ke hari. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Azira binti Abdul Wahab sebagai moderator anda pada majlis ini walaupun secara atas talian. Semoga kita memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. InsyaAllah, tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran semasa yang berfokuskan kepada COVID-19, pengajaran kepada pembangunan bandar. Tanpa kita melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 5 ahli orang panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama, Nakiatul Najwa, Menteri Tenaga Teknologi Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudara Ahmad Fikri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Pembangunan Ekonomi. Selamat datang juga saya ucapkan. Ahli panel ketiga, Saudara Wan Muhammad Najmuddin dari Jabatan Pembangunan Komuniti dan Sosial. Seterusnya, ahli panel keempat, Amirul Asraf dari Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Sarawak. Dan ahli panel kita yang kelima, iaitu yang terakhir, Saudara Aizuddin Melih, Menteri Pendidikan Malaysia. Selamat datang saya ucapkan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus ialah wabak penyakit coronavirus 2019 yang berterusan secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan yang dipanggil SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandara Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 18 April, lebih daripada 2.3 juta kes COVID-19 telah dilaporkan dalam sekurang-kurangnya 180 negara. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang pertama iaitu Saudari Nakiatul Najwa. Baik Saudari, COVID-19, apakah pengajaran terhadap pembangunan dari aspek alam sekitar? Terima kasih kepada moderator kita. Assalamualaikum kepada moderator dan ahli panel sekalian. Menarik apabila mendengar kabar dari seluruh pelosok dunia katanya di kebanyakan bandar besar pencemaran udara semakin menurun sehingga 45%. Akibatnya landscape bandar kelihatan bersih dan cantik. Penduduk di India juga buat pertama kalinya sejak 30 tahun yang lalu dapat menikmati keindahan banjaran Himalaya. Ini memang tidak menghairankan lagi apabila kebanyakan negara mengamalkan perintah berkurung ataupun kawalan pergerakan. Banyak industri ditutup sementara pencemaran udara daripada kenderaan dan kilang perusahaan berkurangan. Oleh itu, udaranya pasti menjadi semakin bersih dan jarak penglihatan juga semakin bertambah bersih. Ada juga yang melaporkan air sungai dan laut di pesisir pantai telah kembali bersih. Sungai yang mengalir di kawasan bandar dan perindustrian pasti akan menjadi semakin bersih kerana kilang yang mencemar tidak beroperasi. Pantai pelancongan juga kelihatan bersih kerana sudah tidak ada pengunjung, bererti sudah tidak banyak sisa domestik dibuang dan berakhir ke laut. Pencemaran alam sekitar umpamanya kualiti udara bukan sahaja dalam konteks asap, habuk, gas karbon dioksida, monoksida dan metana, bahkan mengandungi virus serta kuman yang boleh menyebarkan penyakit melalui pernafasan, sentuhan ataupun pendedahan secara langsung. Pada 22 April yang lalu adalah Hari Bumi. Ianya adalah hari yang mengingati bumi dan bagaimana kita telah memperlakukan tempat kita berteduh ini. Kali ini, Hari Bumi berlangsung pada masa COVID-19 melanda bumi kita. Ketika ekonomi dunia tergendala dengan sekatan serta kawalan tindakan untuk menangani kesan buruk daripada pandemik kesihatan ini. Pelepasan gas rumah hijau dan tahap pencemaran di seluruh dunia turun secara mendadak dan di mananya sukar untuk dicapai sebelumnya. Penasihat Perubahan Iklim dan Kelestarian Pusat Pentadbiran dan Pengajian Politik (SEN GPS)
Dr. Rinat Siu berkata kesan manusia terhadap alam sekitar selain perubahan iklim dipercayai mampu meningkatkan risiko pandemik termasuk COVID-19 dan wabak lain pada masa akan datang. Katanya COVID-19 penting untuk dirangka sebagai darurat kesihatan planet kerana jika isu itu tidak ditangani dengan betul, ia akan dilihat dari perspektif penjagaan kesihatan sahaja. Ini bermakna tindakan yang diambil hanyalah menangani masalah terdekat seperti memastikan PPE ataupun peralatan perlindungan diri mencukupi, sekuriti makanan terjamin dan penyelesaian jangka pendek untuk mengatasi masalah COVID-19. Mereka tidak melangkah jauh untuk mengkaji punca sebenar COVID-19 dari segi penerbangan hutan dan perdagangan hidupan liar. Saya rasa cukup penting untuk kita melihat ke arah itu. Kita juga telah melihat laporan media dan video tentang langit, laut, sungai dan badan air yang lebih jelas dan bersih. Kawasan bandar melihat kembali kemunculan haiwan dan burung kerana kurang lalu lintas dan kebisingan. Virus itu sendiri dipercayai muncul dari kesalahan penanganan alam sekitar, iaitu perdagangan dan penggunaan hidupan liar oleh manusia. Laporan menunjuk tanda utama daripada PBB sebelumnya telah memberi amaran mengenai kemunculan semula penyakit berjangkit yang disebabkan oleh peningkatan pencerobohan manusia pada persekitaran semula jadi seperti pembukaan tanah dan fragmentasi habitat, pengurangan kepelbagaian hayat termasuk kehilangan pemangsa semula jadi organisma yang menyebarkan penyakit. Amalan semasa dalam penternakan dan perdagangan hidupan liar. Akta Kualiti Alam Sekeliling dan peraturan di bawahnya adalah dalam proses pengkajian semula. Usaha dalam hal ini harus diteruskan dan tidak dihentikan. Kita memerlukan Akta Perlindungan Alam Sekitar yang ditambah baik untuk menangani kelemahan undang-undang sebelumnya termasuk yang berkaitan dengan peraturan mengenai penilaian kesan kepada alam sekeliling. Okey, itu sahaja penerangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel pertama kita, ujar yang sangat jelas. Hadirin sekalian, di Malaysia, Menteri Alam Sekitar dan Air yang baru, Tuan Ibrahim Tuan Man dilaporkan mengatakan bahawa tahap indeks pencemaran udara iaitu IPU turun sebanyak 19% untuk mencatat indeks bersih, sementara 28% daripada 29 bacaan sistem pemantauan air automatik menunjukkan peningkatan kualiti air dalam masa nyata iaitu semasa PKP, Perintah Kawalan Perpakai. Kesan pandemik COVID-19 melumpurkan persekitaran ekonomi seluruh dunia sehingga bertukar suram. Situasi ini memaksa pentadbir di Eropah iaitu benua paling terjejas teruk susulan penularan COVID-19 melonggarkan perintah berkurung bagi membenarkan orang ramai kembali bekerja untuk menjana semula ekonomi. Pada pandangan Saudara Fikri, bagaimana pula COVID-19 pengajaran kepada pembangunan bandar dari segi ekonomi? Kesan pandemik COVID-19 melumpuhkan persekitaran ekonomi seluruh dunia sehingga bertukar suram. Situasi itu memaksa pentadbir di Eropah iaitu benua paling terjejas teruk susulan penularan COVID-19 melonggarkan perintah berkurung bagi membenarkan orang ramai kembali bekerja untuk menjana semula ekonomi. Pada pandangan Saudara Fikri, bagaimana pula COVID-19 pengajaran kepada pembangunan bandar dari segi ekonomi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. COVID-19 pengajaran terhadap pembangunan bandar iaitu ekonomi bandar. COVID-19 ini telah memberikan kesan sebanyak sedikit terhadap ekonomi bandar, menyebabkan ekonomi bandar merosot kerana ramainya penduduk bandar hilang pekerjaan disebabkan pandemik COVID-19 ini. Perintah Kawalan Pergerakan yang diperkenalkan menyebabkan penduduk bandar maupun luar bandar berada di rumah masing-masing bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 yang kian merebak. Selain itu, pekerja-pekerja kerajaan maupun swasta pada mulanya tidak bekerja dan diberi cuti selama 2 minggu buat sementara waktu. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka perlu bekerja dari rumah dan memulakan norma baharu. Apa yang saya ingin tegaskan
berkaitan ramainya penduduk hilang sumber pekerjaan adalah seperti pekerja-pekerja di pusat membeli belah, penjual gerai makanan maupun peniaga kedai makan. Mereka perlu menutup premis mereka buat sementara waktu disebabkan jangkitan penyakit berjangkit ini. Hal ini dibuat oleh pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa kerana bagi mengelakkan kita semua berkumpul dan bersentuh antara satu sama lain bagi mengelakkan virus ini menular. Hal ini menyebabkan peniaga-peniaga hilang sumber pendapatan kerana hilangnya sumber pekerjaan. Apabila aktiviti perniagaan ataupun aktiviti jual beli ini tidak boleh dilaksanakan secara bersemuka, maka kuasa beli pengguna sudah semestinya berkurang dan menyebabkan keluaran dalam negeri pun turut berkurang dan KDNK Malaysia turut merosot. Selain itu, kos hidup menjadi tinggi kerana penduduk sudah semestinya hilang sumber pendapatan. Menurut Dr. Abiyatul Husna Rahman, iaitu pensyarah kanan sumber manusia dan psikologi UTM, pada 16 April 2020 dalam Komuniti Awali Malaysia. Artikelnya yang bertajuk Kesan COVID-19 ke atas pekerja dan majikan. Menurutnya bahawa Pertubuhan Buruh Antarabangsa iaitu ILO menjangkakan krisis COVID-19 ini akan meningkatkan kadar pengangguran terutama dalam sektor perkhidmatan. Menurut Harian Metro, iaitu 14 Mei 2020, kadar pengangguran meningkat sebanyak 17.1% kepada 610,500 dengan kadar pengangguran 3.9% daripada angka bulan yang sama 2020. Menurutnya, ILO dalam 3.3 bilion tenaga di peringkat global, 4 daripada 5 orang pekerja terjejas akibat penutupan premis sama ada separa ataupun sepenuhnya. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan bantuan prihatin kepada semua rakyat Malaysia. Bantuan prihatin ini bagi tujuan meringankan beban kepada rakyat Malaysia maupun penduduk di luar bandar ataupun di bandar. Oleh itu, saya rasa jelaslah bahawa pandemik COVID-19 ini memberikan kesan terhadap ekonomi bandar maupun ekonomi negara. Saya rasa setakat itu saja dari segi ekonomi dan kesannya kepada negara dan bandar. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa daripada aspek ekonomi juga terdapat pengajaran yang diperolehi. Pada pandangan saudara Wan Najmuddin pula, apa pula pengajaran yang boleh didapati dari aspek sosial? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada puan moderator dan ahli-ahli panel. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua dengan ulasan yang paling baik pernah saya dengar. Okey, berkenaan dengan ulasan yang saya akan kaitkan iaitu berkenaan dengan aspek sosial, iaitu tajuk kita pada hari ini ialah COVID-19 pengajaran yang boleh diambil dalam pembangunan bandar. Jadi sebelum saya pergi kepada isi-isi yang perlu saya jelaskan, ada beberapa perkara yang kita perlu ingatkan bahawa COVID-19 adalah satu penyakit, iaitu penyakit yang diisytiharkan daripada WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, di mana iaitu sebagai pandemik, penyakit yang berbahaya kepada semua manusia lah. Jadi walau bagaimanapun di Malaysia kita telah melalui beberapa fasa pemulihan, iaitu yang pertamanya ialah fasa
PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, yang seterusnya PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan yang pada hari ini iaitu PKPP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, di mana ketiga-tiga Perintah Kawalan Pergerakan ini mempunyai fungsi yang baik untuk mencegah penularan COVID-19 ini semakin meningkat. Baik. Untuk isi saya yang pertama iaitu berkenaan dengan aspek sosial. Apa pengejaran yang boleh kita ambil daripada COVID-19 ini? Baik, untuk yang pertama ini ialah pengejaran yang kita boleh ambil ialah nasib gelandangan di bandar-bandar besar utama terbela. Baik. Penularan COVID-19 ini boleh berlaku dalam kalangan gelandangan yang mana mempunyai masalah tempat tinggal, khususnya di bandar-bandar utama seperti pada hari ini. Biasanya gelandangan ini tertumpu di bandar seperti Kuala Lumpur, bandar-bandar yang besar, seperti itulah. Jadi menurut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM, kaum Melayu ini menjadi kumpulan yang paling tinggi dalam kalangan gelandangan. Jadi jika dilihat kepada masalah ini, saranan kerajaan yang utama adalah supaya rakyat kita iaitu duduk di rumah. Sebab kata Perdana Menteri kita iaitu stay at home, di mana dia menyarankan bahawa penduduk Malaysia ini berada di rumah ketika penularan wabak COVID-19 ini. Jadi, namun perkara ini sukar dilaksanakan atas saranan kerajaan kerana mereka ini, golongan gelandangan ini tiada tempat tinggal untuk mereka duduk. Baik, dalam hal ini mereka menjadi sasaran mudah kepada penularan wabak ini kerana terpaksa hidup berhimpit di lorong-lorong yang sempit dan tidak mempunyai akses kepada kemudahan asas kebersihan seperti tandas serta bilik mandi. Baik, selain itu, penularan wabak COVID-19 ini lebih mudah terdedah dalam kalangan gelandangan kerana mereka kerap bergerak dan agak sukar dikesan untuk dirawat berbanding orang awam. Maka golongan ini tak boleh diabaikan dan perlu dibantu kerana mereka juga rakyat Malaysia seperti kita. Jadi jika dilihat isu ini yang saya rungkaikan sebentar tadi, saya tertarik dengan peranan Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Kementerian Wanita dan Keluarga dengan kerjasama di BKL iaitu Dewan Bandaraya Raya Kuala Lumpur yang dipimpin oleh Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Sri Rina Harun, di mana kementerian ini menubuhkan rumah transit, iaitu rumah transit mudah alih yang boleh dikategorikan sebagai rumah kebajikan, di mana mereka menempatkan golongan-golongan gelandangan ini di rumah transit tersebut sementara wabak COVID-19 ini pulih. Jadi selain itu baru ada beberapa tempat latihan PLKN di mana tempat ini telah lama dibiarkan kosong. Jadi mereka dijaga, golongan gelandangan ini dijaga dan diberi kursus untuk bina jati diri dan kemahiran untuk hidup berdikari sehingga wabak COVID-19 ini pulih. Jadi apa yang boleh kita jelaskan di sini bahawa apabila berlakunya COVID-19 ini, peranan kerajaan telah menjadikan golongan gelandangan ini terbela. Maknanya kerajaan telah menubuhkan beberapa tempat iaitu seperti yang saya telah kaitkan tadi, iaitu rumah transit dan juga tempat latihan PLKN, di mana kerajaan telah menempatkan golongan ini di kawasan tersebut.
Jadi setakat itu saja huraian saya ataupun penjelasan saya berkenaan dengan aspek sosial, iaitu membela nasib gelandangan di bandar-bandar utama. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita ketiga, penjelasan yang sangat terperinci dan jelas. Wabak pandemik COVID-19 ini mengingatkan kita bahawa kesihatan yang digunakan kepada kita dengan secara percuma ini sangat tidak ternilai harganya. Bagaimana pula pengajaran kepada pembangunan bandar dari aspek kesihatan, Saudara Amirul Asraf? Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Cik Moderator kita dan pendengar-pendengar sekalian. Sebelum memulakan apa yang saya nak bentangkan pada malam ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Jadi saya akan teruskan dengan apa yang saya nak bentangkan pada ini, itu tajuk kesihatan. Jadi satu yang saya nak terangkan adalah kesihatan tidak ternilai. Saya ulang, kesihatan tidak ternilai, bukan tidak bernilai. Jadi ini mungkin merupakan pengajaran yang perlu dipelajari oleh semua orang ketika ini. Wabak pandemik COVID-19 ini mengingatkan kita kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah percuma dan sangat tinggi dan sangat berharga. Jadi seperti kita tahu, semasa pandemik COVID-19 ini, antara golongan yang lebih cenderung kepada kematian adalah golongan yang mempunyai penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang dan sebagainya. Jadi sebelum ini memang mereka terdedah kepada kematian, cuma boleh dikawal. Tapi disebabkan adanya COVID-19 ini, risiko kematian mereka lebih tinggi disebabkan virus ini yang merebak ke tubuh badan. Dan mengikut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, sebanyak 32% kematian di Malaysia adalah daripada golongan yang mempunyai penyakit kronik. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa kesihatan sangat penting, walaupun belum ada COVID-19, tapi kesihatan memang sangat penting dan boleh melibatkan kematian lebih-lebih lagi semasa COVID-19 ini. Pengajarannya tidak kira sama ada wabak melanda kita atau tidak. Kesihatan kita perlu menjadi perkara utama kerana tanpanya kehidupan kita tiada lagi maknanya. Jadi jangan terus mengabaikan kesihatan, dan penyakit ini insya-Allah boleh reda sampai ini. Jadi poin yang kedua saya adalah tentang apa pelajaran kita dapat. Seterusnya adalah tentang pentingnya kelengkapan atau fasiliti di sesebuah hospital apabila berlaku krisis, terutama di sesebuah bandar. Sebelum ini memang keperluan memang cukup, tapi tidak seperti apa yang berlaku sekarang. Seperti yang kita lihat sekarang ini, semua hospital memerlukan kelengkapan ataupun kemudahan yang ada, seperti kemah dan semua yang ada dalam hospital. Contoh yang paling dekat yang saya boleh bagi, saya pernah tengok posting ataupun apa yang dipost oleh Ustaz Abid Liu. Semua kenal Ustaz Abid Liu. Apa yang Ustaz Abid Liu post adalah tentang bantuan beliau terhadap sebuah hospital. Bantuan ini bukan menunjukkan bahawa hospital tersebut tidak cukup kelengkapan ataupun kelengkapan yang kurang. Jadi apa yang Ustaz Abid Liu nak terangkan di sini adalah setengah orang dia sanggup untuk mengeluarkan duit, dia sanggup untuk mengeluarkan hartanya untuk kesihatan. Di sini apa yang kita dapat belajar adalah kesihatan sangat penting semasa berlakunya COVID-19 ini, terutama di sebuah bandar. Kenapa saya sebut di sebuah bandar? Sebab di sebuah bandar orang dia ramai. Jadi kita terdedah kepada risiko bersentuhan dan berada di tempat-tempat awam. Jadi saya teruskan dengan yang ketiga. Di sini saya akan kaitkan sedikit kesihatan dengan pekerjaan, sebab kalau kita sihat memang semua akan insya-Allah akan ada kerja. Ya, memang bekerja ni memang sangat penting untuk ekonomi dan pembangunan sesebuah bandar. Tapi biarlah kita faham dengan situasi semasa dan keperluan sekarang ini. Mungkin ada setengah syarikat membenarkan kita untuk bekerja di rumah, tapi bagi setengah kita sanggup untuk keluar, dan ada orang dia akan cakap kerja adalah segala-galanya bagi mereka. Wabak ini secara tidak langsung mengingatkan kita bahawa pekerjaan bukanlah segala-galanya. Kita sebenarnya kerja untuk hidup, bukan kita hidup untuk kerja.
Jadi apa yang saya nak cakap di sini adalah biarlah kita kerja kena dengan tempatnya. Jangan kita sanggup merisikokan kesihatan kita semata-mata untuk kerja. Jadi itu apa pengajaran yang saya dapat. Dan yang terakhir yang saya boleh bagi, seperti saya berada di Sarawak. Di Sarawak, kesihatan sangat diutamakan semasa COVID-19 ini. Sebagai contoh, semasa kita siapa-siapa yang nak balik ke Sarawak, mereka dikuarantin di hotel atau sebagainya. Di sini kita dapat lihat kerajaan mementingkan kesihatan. Jadi apa yang kita dapat pengajaran di sini adalah kerajaan sanggup mengeluarkan berbilion-bilion duit ataupun berjuta-juta kewangan untuk kesihatan dan untuk kesejahteraan penduduk mereka. Jadi apa yang saya dapat rumuskan adalah kesihatan sangatlah penting dan tidak ternilai harganya. Jadi itu saja yang saya boleh uraikan untuk pada malam ini, dan terima kasih. Semoga penerangan yang saya berikan dapat manfaat dan difahami oleh semua orang. Sekian, terima kasih. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih kepada panel keempat kita dengan penerangan yang cukup jelas. COVID-19 uji takbir urus iaitu kepakaran universiti. Kita sedia maklum kegiatan harian universiti dipenuhi dengan tanggungjawab pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan. Dalam aspek sosioekonomi dan kesihatan awam, universiti juga harus mengkaji kesan dan mencerap pola penurunan wabak terhadap kehidupan dan populasi masyarakat secara sistematik. Tujuannya adalah untuk menambah baik sistem kesihatan dan kualiti kehidupan semasa dan akan datang. Jadi, bagaimana pula pandangan saudara Aizudin tentang pengajaran pembangunan bandar dari aspek kesihatan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada cik moderator kita dan kepada semua panel-panel ahli panel yang lain. Okay, untuk memasuki sektor pendidikan, seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini telah memberi banyak impak kepada sektor-sektor lain, kepada sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor-sektor yang lain lah. Dan tidak lupa juga kepada sektor pendidikan. Di mana sejak sejak Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu bermula pada hari Rabu 18 Mac hingga 31 Mac 2020 pada hari tersebut menyatakan bahawa 2 minggu Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan dan dalam itu perutusan khas COVID-19 yang berlaku di Putrajaya itu ada 6 perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, dan saya akan petik kepada perkara keempat, iaitu penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan juga lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Ini bermaksud semua tahap pendidikan ditutup serta-merta. Ini telah memberi impak kepada sekolah daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan di pusat pengajian tinggi terpaksa menghentikan semua operasi, terpaksa menghentikan semua pengajian mereka. Jadi disebabkan itu kita lihat di sini bahawa dalam masa yang singkat kita terpaksa menghentikan segala jenis pengajian untuk mengelakkan penularan wabak ini. Okey. Selepas selama lebih kurang 3 bulan sekolah ditutup dan kita lihat kita telah memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, di mana kita lihat sekarang ni sekolah-sekolah telah dibuka tapi tidak kepada semua. Okey, kita nak kaitkan dengan isu kesihatan pelajar. Okay, sekolah dibuka hanya untuk pelajar yang mengambil
peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, sijil vocational Malaysia SVM, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan sijil tinggi agama Malaysia STAM. Okey, hanya bermula 24 Jun yang lepas, sekolah telah kementerian telah memberi telah memberi kelonggaran kepada mereka ini untuk pergi ke sekolah dan menyambung pelajaran mereka. Tetapi tidak kepada semua pelajar-pelajar yang lain seperti kita kata pelajar tingkatan 1, 2, pelajar sekolah rendah tidak dibenarkan. Tetapi di pihak universiti atau pengajian tinggi, mereka telah ada setengah universiti telah menjalankan pengajian secara maya ataupun pengajian secara atas talian, di mana kelas secara bersemuka tidak lagi berlangsung sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac yang lepas, sehingga sekarang masih lagi menggunakan pengajian secara atas talian. Walau bagaimanapun pendidikan di universiti ini ada sesetengah pihak yang menyatakan agak kurang berkesan kepada pelajar-pelajar kerana mereka menganggap pengajian bersemuka lebih berkesan berbanding dengan pengajian secara atas talian. Jadi suka atau tidak, kita terpaksa menerima hakikat bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi impak kepada pendidikan. Jadi kepada pelajar-pelajar yang kita katakan kepada pelajar yang menjalankan pengajian mereka secara atas talian sebenarnya adalah untuk menjaga kesihatan mereka dan untuk mengelakkan daripada mereka terus berjangkit ataupun terus berjangkit dan terus berjangkit dan mengelakkan mereka daripada wabak ini. Jadi apa yang kita lihat selepas bermulanya sekolah, setelah bermulanya persekolahan selepas hampir 3 bulan bercuti, kementerian telah memberi beberapa norma baru kepada pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian mereka. Bermula 24 Jun yang lepas, seperti yang saya cakap tadi, Menteri Kandang Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin telah berkata pelajar yang bakal memasuki kelas mereka hendaklah mereka perlu sihat untuk ke sekolah, dan apa yang ditekankan oleh beliau ialah ibu bapa perlu mengambil peranan terhadap anak-anak mereka kerana penularan wabak ini berlaku lebih parah apabila berlakunya perhimpunan yang ramai. Jadi untuk mengelakkan perhimpunan yang ramai, jadi hanya anak-anak yang sihat dibenarkan ke sekolah. Dan antara norma yang telah ataupun garis panduan yang diberikan kerajaan untuk dipatuhi oleh setiap pelajar ada 15 perkara. Okey, saya akan baca tiga perkara sahaja, iaitu seperti saya cakap tadi, ibu bapa atau penjaga mestilah memastikan anak mereka sihat sahaja dihantar ke sekolah. Kedua adalah pemeriksaan suhu badan pelajar akan dilakukan oleh guru-guru dan petugas sekolah setiap hari, dan pelajar yang mencatatkan suhu badan melebihi 3.5 darjah Celsius atau bergejala tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Itu untuk sekolah menengah dan untuk pelajar sekolah menengah. Okey. Bercakap tentang pendidikan tinggi atau pusat pengajian tinggi, antara norma baru
dan corak ataupun corak hala tuju pendidikan. Okey, pertama sekali saya akan cakapkan tentang kelestarian kewangan institusi pengajian tinggi. Di mana tahap kewangan institusi pendidikan tinggi akan terjejas berikutan penguncupan bilangan pelajar tempatan dan antarabangsa serta penyusutan pendapatan daripada program-program akademik yang biasanya dapat menampung pelbagai kos operasi. Dan universiti awam walaupun turut dibantu kerajaan sebenarnya akan merasai tekanan yang sama berikutan peningkatan kos operasi dan pengurangan hasil. Penggunaan ruang-ruang kuliah dan fasiliti pengajaran yang sedia ada perlu mematuhi peraturan jarak sosial dan kaedah kawalan yang lain. Jadi keadaan ini akan menyebabkan ruang-ruang ini tidak dapat digunakan secara optimal. Kelengkapan perkhidmatan tambahan untuk pembelajaran dalam talian juga perlu ditambah baik dan akan menelan kos yang lebih tinggi. Itu yang saya cakapkan tadi, kelestarian ekonomi institusi pendidikan tinggi akan terjejas kerana mereka perlu menelan kos yang lebih tinggi untuk menjalankan pembelajaran secara atas talian. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Cik Moderator kita. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kelima atas penjelasan sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel kita pada hari ini kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencuburi kita, jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah COVID-19 sudah semestinya memberi pengajaran kepada pembangunan bandar daripada pelbagai aspek. Walau apa pun halangan, cabaran dan rintangan yang dihadapi, kita mestilah bersama berganding bahu maupun menjalankan tanggungjawab masing-masing. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas kesihatan, pejabat awam dan semua pihak yang telah bertukar lumus bekerja siang dan malam untuk membendung wabak ini. Sebagai peringatan bersama, terapkan cara mencegah penyebaran COVID-19 dalam kehidupan seharian. Kedua, elakkan bersentuhan langsung dengan orang lain dan cubalah untuk tidak meninggalkan rumah melainkan keadaan darurat. Sebelum kita berundur diri, saya berdoa agar saudara-saudari sekalian terus cekal dan tabah dalam menjalankan tugas untuk negara demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negara ini sentiasa terpelihara. Akhir sekali, semoga saudara-saudari sentiasa diberikan perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.